Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gaki is back. Alright, so guys, hari ini perbincangan kita adalah tentang pembubaran perkongsian. So, pembubaran perkongsian adalah subtopik bagi topik tingkatan 5, topik 4, perkongsian. So, pada siapa yang lupa, pada siapa yang masih belum clear konsep untuk pembubaran perkongsian ni, macam mana kita nak pakai teknik RMB dalam perkongsian, dalam pembubaran perkongsian ni, so please refer to my previous video yang relate dengan pembubaran perkongsian. Okay, so nanti korang boleh search balik. Satu je topik dia, satu video tu tentang topik pembubaran perkongsian. Alright, so soalan kita hari ni adalah soalan Kelantan 2019, trial Kelantan 2019, soalan nombor 4. Dan dia merupakan perkongsian 3 FA. Farish, Farid dan Faridah. Alright. So, untuk korang yang cikgu ada bagi soalan ni, cikgu ada sertakan sekali soalan ni dekat description bawah. So, korang boleh download and print dulu. Okay, so cikgu share sikit untuk pembubaran perkongsian ni, korang boleh buat exercises within 20 to 25 minutes. Tapi please, kalau boleh singkatkan masa menjawab tu kepada 15 minit sahaja. Okay, so suggest 25 minit untuk latihan. Tapi bila dah mahir, so please make it 15 minutes only. Kenapa? Sebab korang boleh spend masa yang lebih-lebih tu untuk soalan yang agak panjang. Untuk soalan apur PKK, untuk soalan perkongsian, pengeluaran kos, akaun pengeluaran dan juga club. Soalan yang paling panjang ni perlukan banyak masa. So, kita boleh cut it short untuk soalan-soalan yang agak mudah. Contohnya pembubaran. So guys, kalau keluar soalan pembubaran ni, please jangan tinggal. Okay? So, dah ready? Macam biasa, untuk pembubaran ready 3 accounts, RMB, realisasi, modal dan juga bank. Okay, so modal kalau soalan diminta bentuk beruangan yang bentuk T dan dia ada 3 nama kiri, 3 nama kanan. Itu bentuk beruangan. Okay, so dia combine together. Nama ramai-ramai tu kan. Tapi kalau soalan tu kata bentuk laju atau bentuk account. So kalau bentuk laju macam tu, kena split. Contoh, akaun Farish 1, akaun Farid 1, akaun Faridah 1. 1. Alright, kalau bentuk peruangan, campur je. Mudah. Okay, so guys, ready? Dah baca doa dulu? Okay, so okay. Boleh nampak soalan? So agak kecil lah sebab cikgu nak bagi nampak tu split screen. Okay, so harap korang boleh nampak this one. Okay, alright, so jom kita baca sama-sama soalan ni. Farish, Farid dan Faridah merupakan pekongsi bagi perkongsian 3FA. And yang membahagikan untung rugi mengikut nisbah 3-2-1. So 3-2-1 ni keyword dia untuk untung rugi Farish 3, Farid 2 dan Faridah 1. Okey, mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian pada 30 April 2019. Pada tarikh pembubaran, aset dan liability perniagaan adalah seperti berikut. Okey, terus go to bawah sekali. Apa soalan tu minta? Dia minta R, M, B, akaun belum bayar dan akaun belum terima. So jangan terkejut kalau tiba-tiba soalan tu diminta akaun pinjaman bank lah, akaun kadar bayaran belum bayar lah. So jangan terkejut sebab possibility tu ada. Okay. So korang kena prepare for the worst. Kena tahu macam mana cara nak buka each account yang diminta. Okay, kalau dia tak minta pun korang practice tahu macam mana nak buka. Okay, contoh yang biasa cikgu cakap, kadang-kadang soalan tu tak minta akaun belum bayar pun, tapi kita buka je, kecil je pun tak apa. So kita buka kecil ni untuk kita faham, understanding kita, reference kita. Kalau kita punya hutang dah bayar macam mana. Okay, so cikgu dah ready kan cikgu punya accounts, akaun realisasi. Oh, okay, tertinggal pula. So akaun realisasi, akaun modal.
Akaun modal perkongsi. So korang boleh ambil masa untuk buat dulu template ni. Okay. Alright. Okay, so seterusnya kita baca. Okay, so kalau korang perasan, dia ada banyak tau. Asset lah, liability lah, modal, akaun semasa semua kan. Okay. Tips yang pertama, di sini semua akaun perlu ditutup. So sebelum korang masuk dekat maklumat tambahan tu, make sure yang atas tu settle tau. Jangan tinggal last minute baru nak masuk. No. So tips dekat sini, lepas dah nampak siap satu tu, kita tutup dalam akaun yang sepatutnya. Contoh, first, kita akan tutup semua akaun aset kecuali tunai dan bank. Kenapa tunai dengan bank tak tutup? Sebab tunai dengan bank akan ditutup dalam akaun bank je lagi. Okay, so sekarang kita tutup dulu akaun aset. So dalam ni, akaun aset yang ada adalah, okay, jom kita tengok sama-sama. Oh, akaun kenderaan, perabot, inventory akhir, akaun belum terima. Okay, so ada 4 item. Jom kita masuk sama-sama dalam akaun realisasi. Kenderaan RM20,000. Perabot RM5,400. Inventory akhir. Inventory akhir RM4,200. Akaun belum terima RM5,300. Okay, so first, tutup semua akaun aset kecuali tunai dan bank. Kerana apa? Tunai dan bank akan tutup dalam akaun bank juga. Okay, so pergi dekat akaun bank, tutupkan dia, memandangkan dia adalah akaun bank dan itu adalah bank, maka ini merupakan baki baby. Okay, katakan ada tunai. So kalau tunai, tiba-tiba kita masuk dalam akaun bank, kita kena tulis dia sebagai tunai. Contoh. Okay, so tak ada, so kita cek padam lah. Okay, so baki baby dia adalah RM2,300. Okay, so akaun aset selesai. So kita tick mana yang sudah. Ingat benda yang kita dah ambil kita buang tau. 1, 2, 3, 4, 5. Settle. Okay, apa lagi yang tinggal? Okay, so cikgu tengok, oh ada modal Faris. Okay, so modal, cuba fikir. Akaun modal. Modal ni kategori apa Oh, modal ni kategori equity pemilik. So kalau equity pemilik, plus mana minus mana? But less kan? So dia berada dekat equity pemilik belah kredit. So maksud dia belah kredit adalah plus, belah debit adalah minus. Okay, jom kita tengok. Okay, sekejap Sini adalah plus. So sini adalah minus. Okay. So, jom kita tengok akaun bank pula. Oh, akaun bank kategori apa Oh, akaun bank adalah aset. So, kalau aset, dia berada di bank. So, debit dia adalah plus. Oh, okay. Kejap cikgu check sikit. Okay, so, ni adalah akaun bank. Okay, so debit adalah plus, kredit adalah minus. Okay, cantik. Okay, turun lagi. Okay, akaun belum bayar kategori apa? Oh, akaun belum bayar dia berada dekat left. So, plus dia kredit, minus dia debit. Okay. So, sekejap, cikgu padam. Belum terima, akaun belum bayar. Okay, cantik. Okay, so akaun belum bayar, sini plus. Credit plus, debit minus. Okay, kalau akaun belum terima apa? Akaun belum terima adalah aset. So, aset debit plus, credit minus. Cantik. Okay, kenapa pentingnya plus minus? Plus minus ni lah yang akan menentukan jawapan korang tu betul ataupun salah. So, kadang-kadang student diingat semua plus dekat belah debit. Sebenarnya salah. Tak semua plus dekat belah debit. Sebab yang left tu plus dia dekat credit. Alright. Okay, so akaun bank tutup, akaun aset pun dah tutup. So sekarang cikgu nak tutup akaun belum bayar. So pergi dekat akaun belum bayar, cikgu pun isi dekat belah kredit. Sebab dia liability. So cikgu akan tulis baki BB. Okay, so baki BB cikgu akan tulis RM15,770. Okay. Cikgu nak pakai warna merah lah, boleh tak?
korang boleh ready dulu lah. Korang isi template apa template yang masih belum diisi bagi BB semua. Sementara cikgu adjust this one. Alright. Boleh nampak Ingat nak conteng, tapi conteng tulisan macam besar lah. So kita pakai Excel lah. Okay, so akaun belum bayar juga sudah ditutup. Akaun modal, Farish, Farid, Faridah perlu ditutup. Perasan tak dia duduk kat belah kredit kan? So kita pergi dekat belah kredit, kita tulis je. Akaun modal duduk dalam akaun modal. So kita letakkan dia sebagai baki BB. So Farish 8,000, Farid 6,000, Faridah 3,000. Okay. Okay, so semua akaun telah ditutup. And then akaun semasa. Okay, akaun semasa juga berada di belah kredit. Okay, so ingat masa kita nak bubar, akaun semasa dah tak boleh wujud dah tau. Kita akan tutupkan dia dalam akaun modal. Okay, sebab akaun modal dengan akaun semasa ni, dia dua-dua ni adalah benda yang sama kerana dua-dua ni melibatkan diri pekongsi. Farish, Farid dan Faridah. So kenapa kita nak asingkan? Kalau boleh kita campurkan. Gitu. Okay, so jom kita tulis sama-sama akaun semasa. So akaun semasa dia salin je. 1850 untuk Farish, 2160 untuk Farid, 420 untuk Faridah. Okay, so dekat sini untuk baki awal ni dah settle. Semua kita dah tutup. So padam tanda dah settle. Okay, so jadi dekat sini bila kita semua dah padam, so kita akan rasa confident. Oh okay, baki awal dah tutup dah ni. So kita boleh move kepada maklumat tambahan. Okay, ingat tak? First untuk RMB hari tu cikgu cakap yang pertama sekali adalah template dia kan. So kita buka open template. Okay, yang kedua adalah tutup semua aset kecuali tunai dan bank. Okay, dah tutup dah. Okay, yang ketiga S plus M. S plus M maksud dia akaun semasa, kita masukkan dalam akaun modal. Okay, settle dah. Okay, so yang keempat adalah maklumat tambahan. So dalam maklumat tambahan cikgu highlight dua perkara. Kalau jual masuk bank ataupun jual ni dia boleh jadi jual, lelong, terima duit. Dia adalah ayat-ayat dia yang mana dia menunjukkan ada penerimaan dan ada pembayaran tunai. So itu akan masuk dalam bank sebab dia melibatkan duit. Okay, so bear in mind kalau kita nak bubar dah tak ada akaun baru tau akan wujud. Hanya akaun yang sedia ada tu je, RMB sahaja. Okay, kalau kita ambil alih, make sure tulis nama orang tu. Okay, jadi dekat sini cikgu ajar korang, cikgu nak tunjukkan dengan korang macam ni kita nak make sure yang akaun yang kita masuk tu betul, debit ke kredit. Cikgu tak nak korang hafal tau, cikgu nak korang faham kenapa dia duduk situ. Okay, so kita try tengok maklumat tambahan nombor 1. Try tengok Okay, jom kita baca sama-sama. So first, inventory dijual dengan harga 3,000. Okay, kejap, cikgu nak highlight sekejap. Alright, so inventory dijual dengan harga 3,000 dan perabot diambil alih. Okay, nampak Inventory jual, dapat duit. Perabot ambil alih. Siapa ambil alih? Farid. Okay, so dekat sini dia ada dua isu. Yang pertama inventory. Cuba kita tengok kat mana inventory akhir tu berada. Kalau korang perasan dia duduk dekat kenderaan, betul? Dia duduk dekat dalam akaun realisasi, betul? Okay, so dia duduk dalam akaun realisasi, inventory akhir. So, apa yang kita kena buat adalah, bila kita nak jual, kita kena keluarkan daripada rumah yang kita dah dudukkan dia kat sini. So bila dia dah duduk dalam realisasi, bila kita nak jual ke, ambil alih ke, make sure keluarkan dulu daripada akaun realisasi. Okay, jangan terus pergi akaun modal ataupun jangan terus pergi akaun bank. Keluarkan dulu daripada rumah tempat dia duduk tu. Okay, alright. So sekarang kita isikan dia. So dekat belah kredit, akaun realisasi, jangan tulis nama akaun aset tu. Ingat tak tadi cikgu cakap? Kalau jual, dapat duit masuk bank. Kalau ambil alih, siapa ambil alih? Modal orang tu. So sekarang dia jual, kita dapat apa? Dapat duit. So kita tulis bank. Okay, so kita tulis bank 3,000. Okay, cantik. So sekarang kita tengok debit kredit dia. Oh, belah akaun realisasi belah kredit. So dalam akaun bank dia jadi belah debit. Okay. So 3,000. Salin je amount yang sama. Okay, so seterusnya dia kata perabot diambil alih oleh Farid. Dekat sini diambil alih
oleh Farid. Cuba tengok, perabot duduk kat mana? Oh, perabot duduk dalam realisasi lah cikgu. So, pergi dekat dalam akaun realisasi, perabot yang 5,400 ni kan. So, kita kena keluarkan dia. Sebab kan kita diambil alih oleh Farid. So, kita tulislah modal Farid. So kita tulis modal Farid. Kita tulis berapa yang dia ambil alih? 3,600. Okey. Ada student tanya, cikgu, kenapa perabotnya 5,400 tapi dia ambil alih 3,600 je? Suka hati dia lah. Tanya lagi. Suka hati dia lah, dia nak ambil harga berapa pun kan nak bubar. So kalau nak bubar, dia tak boleh nak demand harga tinggi-tinggi tau. Selama pun nak bubar. Kalau awak nak bubar, kalau awak nak pindah rumah, awak nak jual rumah, awak nak jual barang-barang dalam rumah tu, awak dah emergency dah nak buang ataupun nak keluarkan barang daripada rumah tu. Takkan kita nak jual harga tu dengan harga tinggi-tinggi. Nanti orang pun tak nak. So takkan kita nak tunggu lama dalam rumah tu, letak barang tu lama dalam rumah. Betul tak? Okay. So bila kita nak pindah, so kita create urgency kat situ. So siapa yang nak jual, siapa nak ambil alih, so ambil je dengan harga berapa yang dia nak bayar. So dekat sini Farid hanya nak ambil dengan harga 3,600. Okey. Janji dia ambil alih kan. Alright. So dalam akaun realisasi, modal Farid berada di belah kredit di sini. Jadi bila kita nak pindahkan ke dalam akaun modal Farid, opposite kan dia. So dia akan duduk dekat belah debit. Salin nama akaun tu. So Farid yang ambil alih, tulis dia 3,600. Okey. So dekat sini cikgu share sikit. Perasan tak? 3,600 ni berada dalam akaun Farid. Dia berada dekat tempat minus tau. Minus. Tahu tak apa maksud dia? Okey. Akaun modal ni cikgu pernah highlight dulu. Akaun modal ni sama maksud dia macam akaun hak berkongsi. Jadi bila Farid ambil aset daripada company, so ibaratkan dia akan mengurangkan hak Farid tu daripada company. Okey. Sebab dia dah ambil barang company. So, hak dia reduce lah. Hak dia dah berkurang lah. Sebab tu dia duduk dekat belah minus. Okay. So, itu konsep dia. Okay, kemudian kita pergi tengok nombor 2. Farish telah mengambil alih kenderaan dengan harga 12,600. Titik. Beliau akan membawa masuk wang tunai sekiranya terdapat kurangan dalam akaun modalnya. Okay, tu abaikan. Kita nak fokus yang pada amount tu je. Farish telah mengambil alih. Guys, sekali lagi dia ambil alih. Tapi orang lain lah. Okay, so cuba tengok kat mana kenderaan tu berada. Oh, dalam realisasi. Okay, so pergi dalam realisasi. Dia dah ada kenderaan dah debit kan. So kalau ada orang ambil alih, apa jadi? Kredit kan dia. So tulis modal Farish. Modal Farish. Farish ke Faris? Apalah, Farish lah. Okay, so Farish ambil alih kenderaan dengan harga 12,600. So sama tau, harga kenderaan 20,000. Dia ambil alih 12,600. Suka hati dia lah. Okay. Alright, so nombor 2 settle. Nombor 2. So dalam akaun realisasi, dia duduk belah kredit. So dalam modal Faris, dia jadi belah debit. Okay. So 12,600. Setakat ni okey ke? Boleh ke? So make sure jangan tertinggal lah. Alright, so cikgu dah pergi paling slow dah ni. Okay, so kita tengok dekat nombor 3. Semua hutang dapat dikutip kecuali RM1,000 yang dianggap sebagai hutang lapuk. Okay. Dekat sini ayat dia tricky. Okay, ingat tak? Bila kita nak bubar, kita hanya akan ambil benda yang ada duit sahaja. Dan kalau benda tu tidak melibatkan duit, so jangan masuk dalam akaun bank. Okay, so cuba tengok dia kata. Semua hutang dapat dikutip. Hutang siapa? Of course hutang pelanggan. So pergi dekat dalam akaun realisasi. Kan ada akaun belum terima ni? Okay, so akaun belum terima kita berjumlah 5,300. Dia kata, semua itu dapat dikutip kecuali 1,000. Jadi sebenarnya berapa yang kita dapat kutip? So berapa yang kita dapat duit sebenarnya daripada pelanggan kita adalah 4,300. Jadi itu sahaja yang masuk dalam akaun bank kita. Maka kita keluarkan dia daripada akaun realisasi. Kita dapat duit kan? So masuk dalam bank. So dekat sini
5,300 tolak 1,000. Kenapa kita tolak 1,000? Sebab kita tak dapat pun 1,000 tu. So 1,000 tu dia dah duduk diam-diam dekat dalam yang 5,300 belah debit tu. Biarlah dia kat situ seorang-seorang. Okay, so kita cuma kutip berapa yang kita dapat kutip sahaja. So, dalam realisasi dia duduk belah kredit. Dalam akaun bank dia jadi belah debit. So, salin realisasi. So tulis dekat sini 4,300. Okay, setakat ni okey Okay, sikit lagi. So, nombor 4, belanja pembubaran dijelaskan sebanyak 480. Okay, so korang kena ingat bila kita nak buat pembubaran, kita nak bubarkan kita punya perkongsian, kita kena make sure ada pembayaran-pembayaran yang kita kena jelaskan tau. Contohnya bayaran documentation, kita nak bayar dekat lawyer untuk settlekan kita punya isu. Kita nak settlekan bayaran dekat SSM mungkin. Sebab kalau kita nak tutup company, kita kena ada bayaran tau. Bayaran pentadbiran orang panggil. Macam service lah, service charge ke service fees kan. So, kalau kita tak bayar benda tu, kita tak boleh tutup company kita secara legal ataupun secara sah. Jadi kita kena tutup, kalau kita nak betul-betul completely tutup company kita, maka kita kena buat bayaran belanja pembubaran ataupun belanja realisasi. So, belanja realisasi adalah perbelanjaan yang perlu dibayar. So, kalau kita nak keluarkan duit dan kita nak bayar belanja, kita kena duduk kat mana? Kena duduk dekat account bank. So, tengok account bank dia duduk kat mana? Oh, account bank dia duduk dekat belah kredit sebab duit keluar. So, letak dekat situ belanja realisasi. Realisasi. Okay. So, belanja realisasi dia berjumlah RM480. Okay. So, memandangkan belanja realisasi ni merupakan perbelanjaan baru jumpa. So, bila dikata baru jumpa, maksudnya kita kena wujudkan dua tempat. Okay. Dekat sini satu account bank sebab kita bayar belanja. Yang kedua, perbelanjaan syarikat bertambah. So, kalau belanja duduk belah mana? Belah debit. Tapi debit mana? Debit realisasi. Sepatutnya kita kena buka akaun realisasi. Tapi masalah dia, bila nak bubar, dah tak ada akaun baru tau. So, apa yang kita akan buat adalah tutup je dekat belah debit realisasi. So, tulis dekat sini belanja realisasi. So, boleh je kalau you guys nak tulis belanja realisasi dalam kurungan bank. So, tulis amount yang sama. So, balance tak? Balance. Satu debit, satu kredit. Alright, so in simple, cikgu tambah sikit. Dalam akaun realisasi ni dekat belah debit, belah debit dia ada melibatkan belanja dengan aset. Okay. So dekat belah akaun realisasi belah kredit, dia ada hasil. Liability tak masuk dalam realisasi ya, sebab dia ada akaun sendiri yang dia kena buka. Dalam ni hanya dia akan masukkan hasil sahaja. Alright, okay. So, boleh Okay, so belanja realisasi selesai. Okay, so sekarang kita tengok nombor 5. Akaun belum bayar dijelaskan dengan potongan RM300 daripada jumlah hutang. Okay, akaun belum bayar dijelaskan dengan potongan 300. So, potongan 300 tu merupakan diskaunnya. Okay, so sekarang kita pergi dekat akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar bertambah di belah kredit. Apa yang tambah? Hutang. Okay, so kalau dekat belah kredit bermaksud hutang kita kepada pembekal tu telah bertambah. Kalau hutang kita kepada pembekal tu berkurang, dia akan duduk belah debit. Okay, dalam isu ni dia kata akaun belum bayar tu telah dijelaskan dengan diskaun 300. So, bila kita dapat diskaun daripada pembekal, so apa jadi dengan hutang kita kepada pembekal tu? Hutang kita akan berkurang, betul? Okay, so kita akan pergi dekat akaun belum bayar. So, isikan dia dekat belah debit iaitu diskaun diterima. Berjumlah RM300. Okay. So, kejap nak tukar warna. Okay. So, dekat sini diskaun diterima. Diskaun diterima ni merupakan perkara baru jumpa. Sama macam belanja tadi kan? Okay. So, dalam akaun belum bayar, dia ada perkara baru jumpa. Diskaun diterima. So, diskaun diterima ni kategori apa? Cuba kita ingat balik. Adakah diskaun diterima ni something that we might lost? Ataupun something that we might, adakah itu adalah something that we earn? Diskaun diterima. Nama pun diterima kan? Of course, sesuatu yang kita earn. Sesuatu yang kita terima. Dapat. Okay, so itu adalah hasil. So, hasil kita nak tutup di mana? Di realisasi. Tapi nak duduk belah mana? Tengok
Akaun belum bayar, debit. So, bila kita pindah dalam akaun realisasi, dia jadi pula kredit. Tulis dekat sini, diskaun diterima. Berapa tadi? 300. Okey, setakat ni boleh ke? Kalau rasa laju sangat, so boleh hold dulu. Okey. So, kalau laju sangat, boleh komen dekat ruangan komen. Terlalu laju ataupun just nice, cikgu. Okey, so kita sambung sikit. Kita settlekan dekat akaun belum bayar. Cuba korang tengok. Dekat akaun belum bayar, dah settle ke? Dah balance ke? Belum lagi, betul? Kenapa cikgu kata belum lagi? Sebab baki akhir, dia punya baki awal dia 15,770. So, cikgu tulis kat sini 15,770. Tapi, dekat belah debit dia, 300 je. Maksudnya dekat sini ada something wrong. So, 15,770 ni adalah jumlah dia. So, macam mana kita nak tahu dia punya balance? So, balance dia adalah besar tolak kecil. So, awak akan jumpa 15,470 sebagai baki HB. Cikgu, betul ke baki HB? Kan dah bubar? Nasib baik faham. Okey, jadi dekat sini, bila kita nak buat pembubaran, dah tak ada baki HB dah tau. Dah tak boleh wujud dah baki HB. So, baki HB ni, yang baki HB ni, ini merupakan baki yang perlu dijelaskan ataupun dilunaskan. So, kita bayar pakai apa? Ingat tadi, kita bayar ada satu akaun je, iaitu akaun bank. Okay. So, akaun belum bayar dah settle. Alright, so dalam akaun belum bayar, bank duduk dekat belah debit 15,470. So, bila kita pindah dalam akaun bank, dia jadilah kredit. So, kita tulis kat sini akaun belum bayar. 15,470. Okay. So, setakat ni faham? Okay ke anak-anak? Okay. So, alright. So, akaun belum bayar dah selesai. Okay. Ada lagi ke? Okay. So, dekat sini dia kata semua urus niaga penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. So, itu boleh diabaikan. Tak ada apa-apa yang penting pun. Okay. Perasan tak dekat akaun belum bayar yang bawah ni, dia rupanya diminta akaun juga. So, macam mana kita nak buat? Okay. Ingat tak yang first tadi, kita diisikan akaun belum terima dalam akaun realisasi ni. So, kita isikan itu dekat dalam akaun belum terima. So, kita tulis belah debit, dia ada baki BB. So, baki BB dia 5,300. Okay. Kemudian tadi, kita ada keluarkan kan? Kita ada keluarkan 3,000. 3,000 ke 4,300? 4,300. Yang 1,000 dia hutang lapuk tu kan? Okay. So, dekat sini, kita akan keluarkan dekat sini. Ini je yang kita dapat duit. So, kita dapat duit bank. So, kita akan keluarkan 4,300 sahaja. So, kita kena balance kan tau. 5,300 besar tolak kecil. 5,300. Tapi, balance ke? Tak balance lagi. So, mana pergi lagi 1,000? So, itulah hutang lapuk. So, besar 5,300 tolak 4,300. So, awak dapat 1,000. So, 1,000 ni merupakan hutang lapuk. Tapi, boleh ke kita wujudkan hutang lapuk? Tak boleh. So, kita akan wujudkan apa? Realisasi. So, 1,000 ni sebenarnya dia dah duduk dah dalam realisasi yang 5,300 ni. So, dia dah duduk dah dalam 1,000. Kita cuma keluarkan 4,300 saja. Sebab itu, hutang lapuk kita tak tambah. Sebab hutang lapuknya adalah perkara yang dah wujud dalam akaun realisasi. Rasa? Okey, boleh ke anak-anak? Sekejap cikgu dah adjust ni. So, korang boleh topak-topak sikit. Mana-mana nak repair-repair ke. Okay. So, akaun belum bayar dah settle. Confirm 2 markah. 2 markah ke? 1 markah. Okay, akaun belum terima pun dah settle. Okay, now. Jalan yang terakhir ataupun step yang terakhir adalah tutup R. Lepas tu pergi dekat M. Kemudian last sekali adalah B. Sekarang kita nak test. Balance ke jawapan cikgu Aki ni? Okay, jom kita tengok bersama-sama. Okay, sekarang ni cikgu nak korang kira debit dengan kredit mana lebih besar? So, macam mana nak tahu? Okay, jom kita kira sama-sama. Kita totalkan. Kita buat tambah. So, 20,000
tambah 5,400, tambah 4,200, tambah 5,300, tambah 480. Okey, total belah debit adalah 35,380. Okey, belah kredit pula berapa? Okey, kita tambah satu-satu. Tambah 3,000, tambah 3,600, tambah 12,600, tambah 4,300, tambah 300. Okey, kita nampak dekat sini yang belah debit melebihi daripada belah kredit. Kalau debit lebih besar daripada kredit, kita dapat untung ke dapat rugi? Sudah. Macam ni kita nak tahu? Ingat tak tadi cikgu cakap kat atas ni? Belah debit adalah B belanja, belah kredit adalah H hasil. So, kalau belanja lebih besar daripada hasil, kita dapat apa? Kalau kita fikir secara logik, kita akan dapat rugi. Sebab belanja lebih besar kan? So, kita akan dapat rugi realisasi. Okey, so sekarang besar tolak kecil. So, yang ni cikgu tulis kat tepi dulu 23,800. Okey, so amount yang bawah ni dia kena tally dengan belah debit. Ini adalah amount yang dia punya total dia. Okey. Alright. Okey, so sekarang rugi realisasi kita perlu agihkan antara Farid. Farid tadi iaitu 3/6. Farid dulu Farish. Farish 3/6. Farid 2/6. Faridah 1/6. Sian, Faridah sikit je dia punya. Okey, kita nak darab dengan apa ni? Kita akan darabkan dengan dia punya beza. 23,800 ni adalah total dia. Kita tak nak total, kita nak beza dia. So, beza dia macam mana nak cari? Kita akan tolakkan. So, kita akan tolakkan dengan cara, okey, 35,380 dia punya total yang besar. Kemudian kita tolakkan dengan 23,800. So, beza dia adalah 11,580. Jadi, ini adalah rugi realisasi yang perlu dibahagikan untuk 6 bahagian tu. So, kita kena darablah 3/6 darab dengan 11,580. Okey, jom kita kira sama-sama. 3/6 darab 11,580. Okey, so untuk yang bawah ni 2/6 darab 11,580. Okey, so lagi satu 1/6. Okey, 1/6 darab 11,580. Okey. So ini adalah jawapan dia. 11,580. Okey, cantik. So kalau korang kira total tiga-tiga ni, awak akan dapat 11,580. Okey, dapat. Okey, so ni penting lah untuk kita pindahkan dia ke akaun modal. Okey, so tengok rugi realisasi dia berada dekat belah kredit realisasi. So, bila kita pindah dalam akaun modal, dia akan jadi belah debit. So, ini adalah rugi realisasi. Kenapa dia duduk dekat belah debit? Cuba tengok akaun hak. Kalau company rugi, apa jadi dengan hak kita? Hak perkongsi dalam company tu? Mestilah drop. Sebab kita tak dapat apa-apa, dah lah tak dapat apa-apa. Kena tanggung pula tu, rugi kan? So, sebab itu dia duduk dekat tempat minus. So, kita tulis dekat sini rugi realisasi. So, kita pindah je. So, yang ni cikgu pindahkan. This one 5790. Yang ni cikgu pindahkan 3860. Ini cikgu pindahkan 1930. Alright. Okay. So, sekarang kita menggunakan maklumat yang dah ada dekat sini untuk kita cari dia punya balance. Okay. So, macam mana cara dia? Buat satu per satu. Kita settlekan untuk Farish dulu. So, kita tengok antara Farish punya ni, debit dengan kredit, mana lagi besar? Okay, so cara dia macam ni. Okay, cuba kita tengok mana yang besar. Oh, belah debit lagi besar. So, maksudnya kita kena total upkan belah debit tu yang duduk dalam double line. Okay, sekejap cikgu buat double line dulu. Okay, korang so far okay ke? Okey ke tu? Jangan terlalu jauh ketinggalan Okey. So sekarang kita akan cari dia punya perbezaan untuk akaun modal Farish. Okey, so tadi korang dah kira. Okey, besar tolak had kecil ni. So korang akan dapat 8540. Okey.
So, yang ini apa nama dia? Baki HB ke? Rasa apa? Adakah itu baki HB? Korang rasa? Kalau korang cakap baki HB, ambil kuali, ketuk kepala masing-masing. Orang nak berubah, mana ada baki dah? Okay, so yang terakhir sekali adalah akaun apa paling last? RMB. So last sekali adalah bank. So 8540 tu adalah bank. Okay, so sekarang kita tengok belah debit dengan belah kredit. Mana lagi besar untuk Farid? Okay, jom kita tengok sama-sama. So 3600 tambah 3860. Oh, 7460. Okay, tapi kita tengok belah kredit ni macam lagi besar je kan? Okay, kita try tengok sikit. 6000 tambah 2160. Yes, betul. So Farid kredit lagi besar. So apa masalah dia? Balancekan lah dengan belah debit. Okay, so 7460 ni kita gantikan dengan 8160. So maksudnya belah debit dia kecil ataupun lebih sedikit. So apa kita kena buat? Sama je. Besar 8160 kita tolakkan dengan 3600, tolakkan 3860. So kita akan dapat 700. So 700 ini perlu dimasukkan dalam akaun bank. Sama macam tadi. Alright, so yang ni tak ada dash. Okay, so untuk Farid belah kredit tak ada dash. Okay, so yang terakhir, kalau kita tengok secara logik ni, kita akan tengok belah kredit lebih banyak. So kita try kira total dia 3420. So belah debit kecil. So kita salin 3420. So kita akan jumpa dia punya balance 3420. Kita kena tolakkan dengan 1930. So kita akan dapat 1490. Uish, nervousnya. Dan sikit lagi, sikit lagi. Setakat ni boleh ke? Okay, gitu. Okay, so last kali adalah memandangkan dia bukan baki HP. So jangan pula korang pergi carry forward jadi baki BB pula. Nak kena hempuk. Okay, so last kali adalah dalam akaun modal dia duduk belah debit. So bila kita pindah dalam akaun bank dia jadi belah kredit. So pindahkan sama-sama. So kita akan isikan nama dia modal Farish. Modal Farish dia, modal Farish tak ada. So modal Farid. Modal Farid adalah 700. Modal Faridah. Modal Faridah adalah 1490. Okay, so dalam akaun modal belah kredit dia ada Farish saja. So pindahkan dia dekat belah debit. Modal Farish. So modal Farish bersamaan 8540. Okay, marilah kita bersama-sama mengira bakinya. Calculator please. Nervous kita. Balance ke tidak ni? Wow, balance lah. Okay. Bolehkah anak-anak? Alhamdulillah, balance. Okay, boleh. Saya tu cakap kalau untuk pembubaran ni agak senang. Dia bukanlah sesuatu yang susah sangat. As long as awak faham kenapa dia duduk kat debit, kenapa dia duduk kredit. Jangan hafal. Please jangan hafal. Fahamkan kenapa. Okay, so itu saja sharing kita hari ini. So kalau ada apa-apa soalan boleh komen dekat ruangan komen. Nanti cikgu akan baca and cikgu akan reply. Okay, so sampai jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.